Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan agar Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno melakukan taubat nasuha dan tidak menjadikan semua perkara sebagai bahan kempen yang merosakkan diri sendiri. Beliau berkata politik bukan bahan lawak atau gurauan dan tidak perlu bagi beliau berbahas dengan individu tidak bijaksana dalam mentafsir fakta dan auta. Katanya politik ini bukan bahan lawak, bukan bahan untuk bergurau, fakta adalah fakta. Bagaimana Perikatan Nasional dititah menghadap yang di-Pertuan Agong, begitu juga Pakatan Harapan dititah menghadap. Selepas itu saya mewakili Barisan Nasional bersama dua rakan lain serta Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak. Kala itu satu tuduhan oleh seorang yang mengetuai kerajaan negeri dan pegangannya adalah Islam, saya harap taubat nasuha diutamakan oleh beliau supaya tidak semua perkara dijadikan bahan kempen yang akhirnya merosakkan diri sendiri. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN dalam ceramah di program Jelajah Selangor malam kemarin dikatakan mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya memandai-mandai dan menggunakan titah yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dalam ceramah itu, Muhammad Sanusi dikatakan turut menghina Sultan Selangor atas pelantikan Menteri Besar Datuk Seri Amirul Syari selain beberapa serangan peribadi terhadap menteri dalam kerajaan perpaduan. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau tidak perlu menjawab perkara yang sudah menjadi fakta. Katanya ia akan menjadi satu isu bodoh jika saya berbahas pada orang yang tidak begitu bijaksana dalam mentafsirkan antara fakta dan auta. Mengenai dakwaan undi kepada Datuk Seri Najib Razak akan berpindah kepada PM berikutan kekecewaan penyokong terhadap layanan kerajaan perpaduan kepada bekas Perdana Menteri itu, Ahmad Zahid berkata usaha parti tetap terus berjalan. Katanya ketika bertemu Najib sebelum ini, perkara itu dinyatakan kepada saya supaya kita jangan terjebak dengan permainan pihak luar. Usaha parti berjalan begitu juga proses keadilan tetap dilakukan. Kita perlu pisahkan antara soal keadilan dan usaha dan ini tidak perlu dijelaskan kepada umum. Nombor 7. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa orang bukan Islam paling ramai ditangkap atas kesalahan memberi dan menerima rasuah. Menteri Besar Kedah itu mendakwa apa yang beliau katakan itu benar dan fakta. Menjelaskan mengapa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa golongan bukan Islam dan bukan bumi putera punca gejala rasuah di Malaysia. Muhammad Sanusi menunjuk jari kepada DAP yang mula memainkan naratif bahawa pemimpin Melayu terbabit rasuah. Katanya saya pegang pendirian sama macam Tok Guru Abdul Hadi. Selagi saya benar, saya cakap. Bagi tengok rekod orang ditangkap atas kesalahan memberi dan menerima. Ramai orang bukan Islam, itu fakta dan benar. Sebab pada ketika kenyataan itu dikeluarkan, DAP memainkan dakwaan pemimpin Melayu ini rasuah. Semua ini pemimpin Melayu tidak boleh dipercayai. Mereka kata lebih baik orang bukan Islam, baik daripada pemimpin Islam yang tidak baik kerana mengamalkan rasuah. Tetapi bila tengok fakta, banyak ditangkap adalah orang bukan Islam. Ditanya strategi PN untuk memenangi pengundi bukan Melayu, Muhammad Sanusi berkata gabungan itu mengetengahkan politik yang harmonik. Beliau percaya dengan membariskan calon orang Melayu dan Islam yang baik, cenderung membolehkan masyarakat bukan Melayu mengundi calon berkenaan. Katanya PN masih membawa politik yang harmonik. Saya rasa kalau undi Malaysia, kalau kita tidak terpengaruh dengan politik ekstrim, menakut-nakutkan orang bukan Islam kepada Islam dan kepada tokoh Islam yang dipaparkan sebagai ekstrim, orang Cina dan India boleh sokong PN, tidak ada masalah. Itu latar belakang politik Malaysia. Tetapi kalau calon Melayu kena pergi cari undi Melayu. Kalau nak menang undi Cina, kena pergi cari undi Cina. Itu pembahagian politik berasaskan kaum di Malaysia yang kita tidak boleh elak. Tetapi mereka tidak bagi pula kita cakap pasal kaum. Saya rasa orang lebih percaya kepada orang Melayu Islam yang baik, yang tidak menimbulkan apa-apa kontroversi, tidak zalim, kita tawarkan benda begitu. Nombor 6. Bekas ahli Parlimen Gombak Azmin Ali mungkin masih merahsiakan sama ada dan di mana dia akan bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Namun terdapat petunjuk kukuh bahawa dia akan berpindah ke Hulu Kelak. Media difahamkan melalui orang dalaman Perikatan Nasional bahawa persiapan untuk ke arah itu sedang dijalankan, termasuk membuka pusat operasi. Katanya ia arahan sudah diberikan supaya kita bersiap sedia di Hulu Kelak. Azmin telah membuka bilik gerakan utama di rumah arwah ibunya di Kelanggit. Kemah juga telah dipasang di beberapa pusat pengundian daerah. Media menerima beberapa keping gambar menunjukkan kemah kanopi putih yang tertera logo PN di pekarangan sebuah banglo di Jalan Kolam Air, Kampung Kelanggit Sebaru. Azmin adalah penyandang 3 penggal Dun Bukit Antarabangsa yang di bawah kerusi Parlimen Ampang. Hulu Kelang pula adalah satu daripada 3 kerusi Dun di bawah kawasan Parlimen Gombak yang sebelum ini dipegang oleh Azmin dari 2008. Bagaimanapun Azmin yang berpaling tadar daripada PKR pada 2020 tewas di kerusi Gombak tahun lalu kepada anak didiknya Amiruddin Syarif. Sumber PN juga berkata Azmin melarikan diri ke kerusi lebih selamat di Selangor atas beberapa faktor. Katanya selain kampung halaman, dia mempunyai jentera yang cukup bersedia di Hulu Kelang.
Satu-satunya kebimbangan sekarang ialah untuk mendapat undi dari kawasan M40 dan T20, dia kalah teruk dari segi undi di Melawati. Media telah menghubungi Azmi untuk mendapatkan ulasannya. Sebelum ini, Azmi memberitahu media bahawa dia ditawarkan beberapa kursi untuk bertanding pada pilihan raya negeri Selangor, termasuk di Dun Morib, Batu Tiga dan Hulu Kelang. Bagaimanapun, Ketua Penerangan PN itu menegaskan bahawa dirinya tidak akan bertanding di Hulu Kelang hanya kerana ia adalah kampung halamannya dan pucuk pimpinan tertinggi PN akan membuat sebarang keputusan. Nombor 5. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah Mahfuz Omar berkata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kedah meletakkan keyakinan mereka mampu menewaskan Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Beliau berkata ia berasaskan formula 16 kursi Dewan Undangan Negeri dalam tangan dan hanya memerlukan 3 kursi lagi. Katanya keyakinan itu berasaskan data dan statistik. Katanya kekuatan kita memang ada di bandar dan pinggir bandar. Tapi apa perlu dilihat ialah perubahan sekarang sudah sampai ke luar bandar. Perubahan untuk orang pengundi rasa sudah tak dapat nak terima PN lagi. Mungkin mereka terpengaruh dan terpedaya seperti diungkapkan sebelum pilihan raya. Mereka rasa macam bersalah undi PN dengan mempercayai sentimen ditiupkan. Kononnya ada ancaman kepada agama dan bangsa. Dewan Undangan Negeri Kedah mempunyai 36 kerusi. Dengan PN sebelum ini memegang 20 kerusi, PAS 14 bersatu 6. PH 10 kerusi, PKR 5, Amanah 3, DAP 2. PN 2 kerusi, UMNO 2 dan Pejuang 2. 2 kerusi DUN kosong susulan tindakan adun gurung. Johari Abdul dari PKR yang mengosongkan kerusinya pada 18 Disember tahun lalu apabila dia dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat, manakala DUN berlantik kosong akibat kematian adunnya, Muhammad Isa Syafiee pada 14 Jun. DUN Kedah dibubarkan pada 28 Jun dan pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran. Terdahulu media melaporkan Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Makno mencadangkan pembangkang supaya terus berangan-angan untuk merampas Kedah daripada Perikatan Nasional. Nombor 4. Sekurang-kurangnya 5 nama kini jadi sebutan sebagai calon Ketua Menteri Pulau Pinang jika gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya mempertahankan negeri terbabit pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Mereka yang disebut-sebut ialah Ahli Parlimen Bukit Mentajam, Steven Sim Chee Kiong yang juga Timbalan Menteri Kewangan 2, Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Deo, Exco Pulau Pinang, Jang Dip Singh Deo serta Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fu. Nama penyandang jawatan itu, Chow Kun Yeow, juga tidak terkecuali daripada disebut-sebut mungkin kekal dengan jawatan itu. Malah sebelum ini, sayap muda PH dan BN secara terbuka menyuarakan sokongan supaya Kun Yeow dikekalkan. Nama bekas Ketua Menteri yang juga Ahli Parlimen Bagat, Lim Guan Eng, sudah terkeluar dari senarai terbabit kerana sebelum ini pernah menyandang jawatan terbabit selama 2 penggat. Gobind yang pernah menjadi pengerusi DAP sebelum ini adalah pemimpin kanan DAP, manakala Jang Dip pula berpengalaman dalam pentadbiran kerajaan negeri selepas diberi tanggungjawab sebagai Exco bagi portfolio perancangan bandar, desa dan perumahan. Penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata, nama Guan Eng diketepikan kerana Perlembagaan Negeri tidak membenarkan pelantikan semula selepas 2 penggal menyandang jawatan itu. Malah katanya calon yang memiliki kerusi parlimen perlu dielak daripada turut memegang jawatan Ketua Menteri kerana kekangan tanggungjawab, melainkan Kun Yeow mahu diberikan satu lagi penggal kerana pengalaman dan kewibawaan. Katanya andai kata ada calon baru, elok calonnya adalah dalam kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri juga. Beliau berkata ura-ura juga menyatakan Jang Dip yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Datuk Keramat akan diberi peluang mengisi jawatan utama kerajaan negeri itu jika benar PH mahu penyandang sedia ada diganti. Katanya jika benar, ia perlu disusun dari awal untuk kempen yang sepadu dari semua kem dalam parti. Bagaimanapun kata beliau, strategi menukar Ketua Menteri ini perlu dibuat dengan teliti kerana ia boleh menyebabkan penyokong Kun Yeow berada dalam dilema. Katanya, ini jika benar keputusan dibuat untuk menukar Ketua Menteri, walaupun beliau Kun Yeow boleh diberikan jawatan di pusat kerana dia kini adalah Ahli Parlimen Batu Kawan dan jika wujud rombakan kabinet selepas PRM. Jika perlu ada pengganti, ia boleh diumumkan lebih awal untuk mengelak sabotaj dalaman dalam kempen PRN nanti. Sementara itu, seorang lagi penganalisis politik dari USM, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid berkata DAP boleh mengambil keputusan luar jangka dengan menamakan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Bunga Zahir K. Johari sebagai calon Ketua Menteri baru. Katanya Zahir bukan lagi asing di Pulau Pinang dan pernah menjadi Ahli Parlimen Bukit Bendera sebelum menjadi ADUN sejak pilihan raya umum 2018 lalu. Katanya pemilihannya juga boleh menarik sentimen pengundi Melayu kerana beliau adalah kacukan Melayu dan Cina. Malah jika DAP memilihnya, ia satu rekod baru kepada Pulau Pinang dan DAP itu sendiri. Ia juga menyalahkan DAP sebagai parti yang mewakili pelbagai kaum. Saya jangka nama Zahir antara yang sedang dipertimbang sebagai calon. Mungkin DAP ada perancangan ke arah itu. Sebab sebelum ini dia adalah Ahli Parlimen di Pulau Pinang. Namun sejak sepenggal lalu, dia diberi tugas khusus untuk berkhidmat di dalam negeri ini. Ia berbeza dengan Steven yang sedang berada di pusat.
Calon muka baru bagi jawatan peneraju di Pulau Pinang itu timbul selepas ura-ura menyatakan Kunyau akan digantikan susulan kedudukannya sebagai ahli Parlimen Batu Kawat. Nombor 3. SPRM menahan seorang bekas pegawai khas kepada seorang menteri semasa era pentadbiran kali kedua Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia disyaki meminta rasuah berjumlah kira-kira RM25,000 sebagai dorongan mendapatkan surat kelulusan permohonan taraf kewarganegaraan. Adalah dilaporkan bahawa suspek itu berkhidmat sebagai pegawai khas kepada menteri berkenaan pada 2019 ketika itu di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Menurut sumber berkenaan, pada Jun lepas, suspek telah menghubungi individu terlibat yang memohon taraf kewarganegaraan bagi anaknya sejak 2015 yang memaklumkan bahawa surat kelulusan permohonan itu telah ada padanya. Dia meminta individu itu membayar wang berjumlah RM25,000 sebelum menyerahkan surat tersebut. Sementara itu, media memetik pengarah bahagian perisikan SPRM Azmi Kamaruzaman mengesahkan penahanan lelaki berkenaan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Seksyen 16(A) memperkatakan tentang kesalahan menerima suapan. Suspek itu direman 3 hari bagi membantu siasatan ditahan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sekitar jam 5 petang Selasa. Nombor 2. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menyenaraikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Yassin adalah lengkap dengan butiran untuk memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kesalahan yang didakwa itu, kata seorang pendakwa rakyat. Semasa perbicaraan berhubung permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib memperincikan butiran pertuduhan yang didakwa yang akan menjadi notis mencukupi kepada tertuduh berhubung kesalahan yang didakwa dilakukannya. TPP itu menegaskan bahawa 4 pertuduhan berkenaan menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23(1) Akta SPRM 2009 iaitu Muhyiddin atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan berkenaan untuk suapan RM232 juta. Katanya adalah terlalu awal untuk mengatakan pertuduhan itu cacat. Pertuduhan itu adalah lengkap dengan notis yang mencukupi kepada Muhyiddin supaya dia boleh menyediakan pembelaan yang sewajarnya. Siapakah kamu ketika itu sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu? Daripada mereka, dakwaan suapan diterima ialah Bukhari Equity, Sedia Berhad serta 2 syarikat lain dan seorang individu. Apa lagi yang kamu perlukan? RM200 juta itu dan tarikh antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 adalah khusus. Kamu Muhyiddin sepatutnya tahu apa yang kamu lakukan ketika itu. Beban terletak pada kami pendakwaan untuk membuktikan kamu melakukan apa yang kamu lakukan berdasarkan perincian itu. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Dia yang juga pengerusi Perikatan Nasional memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Seksyen ditangguhkan. Melalui affidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23(1) Akta SPRM. Muhyiddin ketika ia menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sedia Berhad, Nepturis Sedia Berhad dan Manfaur Sedia Berhad serta Azman Yusof bagi parti berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Nombor 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata serangan Dr. Mahathir Mohamad bahawa tindakan mempromosi Malaysia yang berbilang kaum melanggar perlembagaan merupakan cubaan terdesak terakhirnya untuk kelihatan relevan dalam politik masa kini. Tegas Anwar, bekas Perdana Menteri itu telah kehilangan pengaruhnya selepas pilihan raya umum ke-15, apalagi selepas dia mengalami kekalahan besar di kerusi Langkawi. Katanya Mahathir hilang deposit di Langkawi. Saya rasa kita tidak patut ambil serius sangat. Sudah tentu ini percubaan terakhirnya untuk dilihat relevan. Saya akan menjadikan dia tidak relevan. Saya akan mengulas mengenainya. Dia menjawab soalan bekas Presiden Badan Peguam Malaysia, Christopher Leong, yang menjadi moderator sesi itu. Sekiranya ada kesan daripada komen Mahathir itu. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu baru-baru ini membuat kenyataan bahawa mempromosikan Malaysia yang berbilang kaum adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Sebelum ini Mahathir juga menuduh orang bukan Melayu tanpa memberikan bukti mahu menukar pemilikan dan nama Malaysia.